Sebelum nak masuk ni bulan Ramadan, pasti akan berlakunya peristiwa Amaliyatul Ta'ni. Syufi mafi ya jamaah ila qanati YouTube. Welcome back to my channel lagi guys. Okay, bagi korang yang baru sampai kat channel aku, korang boleh tekan button subscribe and button notification. Sebab apa tau? Supaya korang tak tinggal satu video pun daripada aku. Okay, pada video kali ni aku akan sharekan 1, 2, 3 lah kata-kata daripada orang Palestin, yang mana kalau kita dengar kata-kata mereka ni, maka kata membangkit semangat, membangkit roh kita, membangkit sebab kata-kata mereka kan kata-kata orang yang luar biasa kan, luar biasa gitu. Okey, tapi video kali ni aku tak sembang lama pun, tak banyak pun, dalam 5-4 minit macam tu lah. Okey, first kali aku akan sharekan satu kata-kata daripada orang Baitul Maqdis, yang mana mereka punya kata-kata ni sangat insecure, mak kata sangat inspirasi aku dengar. Tapi aku tak boleh sebut nama dia lah. Yes. Okey, tapi dalam bahasa Arab lebih. Okey, maksud dia macam ni: wahai rakyat Malaysia yang kami cintai, sesungguhnya kami sebagai anak-anak Baitul Maqdis, kami sangat menyanjung kamu dan sangat inspirasi kepada kamu. Kami meminta doa kepada kamu semua, yakni diminta doa pada kita semua sebagai rakyat Malaysia lah, untuk doa untuk mereka. Okey, dan mereka juga meminta kita sokongan daripada kita lah, sokongan dari segi kita punya donation, kita punya doa, kita punya post. Ingat, korang punya post sangat penting. Boleh kata post kita ni lagi memberi infection yang kuat kepada mereka berbanding dengan kita berjihad, bertembak kat sana. Mak kata lebih penting kita untuk post tentang isu Palestin. Dan mereka berkata pada kita lagi supaya terus kekal kepada janji dan takwa. Dan ingat, Allah telah memuliakan kita dengan Islam, dengan iman dan takwa. Itu antara dia punya pesan daripada kita lah. Mak kata kat sini diminta sokongan kepada kita supaya kita terus memberi dorongan dan semangat lah kat mereka, supaya mereka lebih terus semangat untuk berjuang, untuk lebih kuat untuk berjuang. Antara ni lah kata-kata yang boleh kata syok lah dengar kata-kata mereka ni. Jangan lupa untuk terus support mereka. Kedua, aku nak sharekan juga salah satu kata-kata yang sangat juga memberi semangat kat kita daripada rakyat Malaysia. Okey, ni kata-kata daripada Murabitah Masjid Al-Aqsa. Kalau korang kenal nama dia, Ustazah Hanadi Alwani. Boleh kata dia kata berpisah ke Masjid Al-Aqsa sebabkan Israel, turun Israel ni, istilah mereka panggil iba'an anil Masjid Al-Aqsa, jauhkan daripada Masjid Al-Aqsa dengan tempoh yang sangat lama, bahkan makan bertahun-tahun lah. Ini kata jahat mereka ni. Okey, kita tengok apa kata-kata dia. Berkata, kami sebagai rakyat Baitul Maqdis, kami sebagai rakyat Al-Quds tidak akan sesekali menyerah kalah dengan tindakan dan cekaman daripada pihak Zionis. Jadi mereka kat sini, semangat mereka ni berkobar-kobar lah, tambah-tambah barisan Murabitah dan Murabitin mereka terus nak membangkitkan semangat, nak memberikan dorongan kepada anak-anak muda supaya terus bangkit, tambah-tambah dekat Baitul Maqdis, tebing barat. Sejak kebelakangan ni juga kan, sebelum nak masuknya bulan Ramadan, pasti akan berlakunya peristiwa Amaliyatul Ta'ni, yakni kegiatan penikaman terhadap tentera Zionis. Kalau perasan, setiap minggu ataupun setiap masa kan, tak sampai sehari pasti akan ada sukarelawan ataupun orang Palestin yang berani untuk menikam tentera-tentera Zionis. Ini kesan daripada Murabitin dan Murabitah untuk terus melawan penjajah. Itu antara kata-kata dia. Okey, dan kata-kata yang ketiga, syok juga nak kongsi kat korang. Salah seorang daripada, boleh kata orang yang pengaruhnya kuat, tempat An-Naqab yang aku pernah sharekan sebelum ni kan, yang tempat pendalaman Palestin, ataupun An-Naqab ni boleh dipanggil sebagai Al-Bi'rus Saba'. Tempat ni yang mana sekarang sedang direbut tempat An-Naqab ni. An-Naqab boleh kata hampir seluruh tempat An-Naqab ni direbut oleh Zionis. Korang boleh tengok video dia. 2 days ago, he said that they will be continuing ethnically cleansing Al-Naqab and the citizens and the Bedouins in it. I have a message for you. Do you see what's behind me? We're not scared. Our momentum is stronger than ever. Our resistance is stronger than ever. You can put us all in prisons. You can put us all in jails. You can demolish all of our homes, but we are not scared. As a matter of fact, I am a girl from Al-Naqab. I was born here and I was raised here. What I have to tell you is go back to San Francisco, Bennett. This is not your place. You have no right to talk like this. And if you have a problem, come talk to me. Look me in my eye and talk to me. Don't go behind the news. You have a message about us. You talk to us about it. We're not scared. We will continue fighting no matter what. Go back to San Francisco. Fasih kan dia cakap kan, Fasih. Ini nama dia Adan, seorang wanita ataupun seorang pemudi daripada An-Naqab, yang mana dia ketika itu dia bercakap, mak kata dia cakap secara direct kepada media, dia khusus kepada pemimpin Israel yang bernama Naftali Bennett, yang mana ketika itu mereka sedang buat protes besar-besaran. Dia kata, kami sebagai rakyat An-Naqab tidak sesekali akan takut pada korang.
korang ni yakni Yahudi lah, sikit pun tak takut. Walaupun kau tak puas hati dengan kami, datang jumpa kami. Walaupun dia umur masih muda, umurnya kata muda daripada aku ni, tapi dia punya semangat dia tu matang, sangat matang nak melawan pihak penjajah ni. Sebagai kita rakyat Malaysia, teruskan beri sokongan, memberi dorongan lah kepada rakyat Malaysia yang lain supaya terus ingin membantu saudara kita kat sana. Okey, yang keempat aku nak kongsikan salah seorang aktivis Sheikh Jarrah. Aku sebut ni mesti korang kenal. Nama dia Muna Al-Kurdi. Boleh kata sepanjang masa atau setiap masa pasti dia akan share kata-kata ataupun perkongsian lah apa yang terjadi kat Sheikh Jarrah. Yang mana sampai sekarang Sheikh Jarrah masih bergolak lah, masih di bawah tekanan Zionis. Tambah pula nak Ramadan ni kan, nak bulan Ramadan lagi lah, Israel akan buat tekanan besar-besaran sampai bulan Ramadan nanti. Jadi sebagai rakyat Malaysia ni kita kena standby lah. Maksudnya jangan jadikan isu Palestin sebagai trend. Mana kata time Ramadan je pasti akan terus up. Luar Ramadan tak dah, jangan macam tu. Tapi kata-kata daripada website daripada Sheikh Jarrah dia sebab apa? Al-Qadiyatu Palestin mish trend. Kes Palestin ataupun isu Palestin bukan trend. Jadi jangan jadikan trend. Okey, dia kata kat sini yang mana kami dalam tekanan pihak penjajah. Bahkan kami tidak sikit pun takut dengan mereka. Sering ditekan dan kami sikit pun tak takut. Bahkan kami lebih kuat setiap hari. Kami memerlukan ataupun sokongan daripada kamu, terus memberikan hashtag. Bahkan dia kata kat kita juga supaya terus memviralkan hashtag yang selalu kita dengar kat media-media sosial. Inqidu hayy Sheikh Jarrah, Sheikh Jarrah, hashtag yang boleh membantu. Walaupun kecil kita punya post kan, kita post kat IG je, tekan-tekan butang dan sebagainya, tapi memberi kesan yang sangat luar biasa lah, memberi kesan yang besar. Sebab tu media sangat Zionis takut. Bahkan ada sebahagian media Palestin terpaksa diblok daripada pihak Zionis ni. Pengajaran daripada pesan-pesanan yang aku cerita tadi tu, nak kata kat sini kita jangan berputus asa. Walaupun kita punya tindakan kecil, tapi affection dia sangat besar. Jadi jangan berputus asa. Okay guys, sebelum aku tutup video aku ni, aku nak sharekan juga satu cerita lah, ataupun satu permainan game ni orang Palestin buat. Bukan orang Amerika ataupun orang Barat yang buat, tapi orang Palestin yang buat. Serius, game ni memang syok. Ni tak keluar lagi lah, mungkin dia akan keluar dalam masa yang terdekat ni. Apa nama game tu? Furqan Al-Aqsa, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil The Night of Al-Aqsa. Yang mana game ni dia menceritakan tentang pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan dalam game tu juga dia menggambarkan hero dia tu seorang rakyat Palestin yang pakai topeng, seolah macam pejuang Hamas lah, pejuang Al-Qassam, Saraya Al-Quds. Yang mana musuh yang mereka bunuh tu itu adalah Israel. Jadi so memang wow, dahsyat. Memang dahsyat kalau korang tengok dekat video game tu. Memang syok lah. Dan game tu juga dibuat oleh seorang rakyat Palestin tu sendiri. Nama dia Nidal An-Najm. So memang walaupun rakyat Palestin sendiri genius ni, mereka buat pakai laptop lama saja. Laptop lama. Korang fikirlah, laptop lama kan korang boleh buat. Laptop lama yang tahun 2009 boleh mampu menghasilkan game yang mampu menandingi PS4 ataupun Xbox. Hebat kan? Aku nak minta jugalah tarikh daripada korang semua supaya terus menyokong game-game ni, game Furqan Al-Aqsa ni, sebab ini game buatan orang Palestin. Kan selalu korang tengok macam PUBG kan, apa ni, COD kan, semua tu kan orang Barat buat. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni depan mata kita ni orang Palestin, orang Islam kita yang buat sendiri game yang hebat luar biasa ni. Mari sama-sama kita sokong. Okay guys, itu saja yang aku dapat sampaikan pada hari ini. InsyaAllah selepas pada bulan Ramadan ni aku akan share pula berita-berita yang hangat ataupun berita-berita yang masih segar di ingatan kita sebagai rakyat Malaysia tentang isu-isu Palestin. Idza bihkum hadzal mawdu' tafaddalu ma'i. Orang yang baru tengok video aku, macam biasalah korang boleh tekan subscribe and tekan button like supaya korang terus tak tertinggal berita tentang Palestin. Alright guys, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.